السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ini kita akan sambung membaca hadis-hadis Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid yang ketiga ini. Dan sebelum daripada itu, insya-Allah kita akan membaca satu dua zikir dulu yang dituntut oleh Nabi kepada kita membacanya pada setiap petang dan setiap hari. Tuan-tuan, puan-puan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut tuan-tuan, ikut. La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah. Lahul mulk wa lahul hamd. La ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Ma syaa Allah.
ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah. Hadis kita malam ni hadis yang 112 di muka surat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud qala وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أسر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءة فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي. Hadis ini Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab kelebihan sifat zuhud terhadap dunia dan digalakkan kita bersederhana. Itu tajuk yang Imam An-Nawawi letakkan hadis ini dalam tajuk tu, iaitu tajuk supaya kita hidup di dunia ini secara zuhud dan kita diminta supaya hidup di dunia ini secara sederhana, jangan melampau sangat mewah. Sebab itulah Imam Nawawi meletakkan hadis ini yang menceritakan kepada kita oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang dekat dengan Nabi, dan dia ini adalah orang yang alim, khususnya di dalam Al-Quranul Karim. Suatu hari dia cerita bahawa Nabi SAW tidur di atas tikar biasa yang dibuat daripada daun-daun tamat, pelepah-pelepah tamat. Ambil daun tamat, buat tikar, Nabi tidur atas tu. Kemudian apabila Nabi bangun daripada tidur, kata Abdullah bin Mas'ud, nampak di rusuk Nabi, badan Nabi nampak bekas-bekas tikar tadi ni. Kalau kita orang kampung, kita tidur atas tikar mentuang ke, kita bangun-bangun tu nampaklah bekas di badan kita. Nabi dia tidur di atas tikar yang dibuat daripada daun taman. Bangun-bangun, sahabat nampak belakang Nabi berbekas. Allah, siannya. Lepas tu sahabat bertanya, antara yang Abdullah bin Mas'ud tanya, Ya Rasulullah, mau tak kalau kami
nak sediakan untuk Rasulullah tidur satu hamparan daripada benda-benda lembut. Taklah nak payah Rasulullah tidur di atas tikar daripada daun tamak tu. Kami nak sediakan tempat tilam lah ataupun lihaf lah yang lembut untuk Rasulullah tidur. Tuan-tuan, Nabi jawab ada apa? Tak payah. Apa sangat aku dengan dunia ni? Apa sangat aku nak cari kesedapan hidup di dunia ni? Aku tak perlu. Tidur atas ni pun aku boleh rehat. Tak perlu benda-benda yang lembut-lembut untuk aku nak tidur. Aku dengan dunia ni, kata Nabi, ibaratnya macam seorang yang musafir. Dia berjalan, dia musafir, kemudian sampai tang pokok yang ada teduh, dia berehat di bawah pokok teduh tu. Kemudian apabila rehat sat, dia bangun, dia musafir balik, meneruskan perjalanannya. Lagu itulah aku hidup dunia ni. Aku main di dunia ni macam aku duduk di bawah pokok nak berehat satnya. Tak perlu mewah-mewah. Lepas tu aku nak berangkat pula, nak pergi. Sebab matlamat aku adalah akhirat, bukan dunia. Dunia ni macam pokok, berehat sat dalam perjalanan letih, habis saja dapat rehat, aku akan meneruskan perjalanan aku ke akhirat. Itulah kata Nabi, ibarat hidup aku di dunia ni. Kamu tak payah sedia tempat-tempat yang lembut-lembut untuk aku tidur. Sebab aku di dunia ini ibaratnya sebagai seorang yang musafir, yang berehat di bawah pokok. Lepas dia rehat, dia akan berangkat pula menuju ke tempat yang dia tuju, iaitu alam akhirat. Itu dia tuan-tuan. Nabi tak mau. Sahabat nak sedia tempat, dia tak mau. Sebab dia kata, aku apa sangat di dunia ni nak berehat. Di dunia bukan tempat nak berehat, tempat nak beribadat, nak tunggu sat, lepas tu nak berjalan pula menuju ke akhirat. Tempat matlamat, stesen kita nak tuju adalah akhirat, bukan di dunia. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas selai tikar. Apabila baginda bangun, nampak kesan tikar di lambungnya. Lambung makna dirusuk Nabi. Nampaklah kesan-kesan daun tamak tu di rusuk Nabi, di badan Nabi. Lalu kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika kami sediakan untukmu sehelai hamparan. Nak ambil satu hamparan yang lembut untuk Rasulullah tidur. Alangkah baiknya kalau boleh. Baginda menjawab, tidak ada apa-apa bagiku dan bagi dunia ni. Bagi aku tak ada apa di dunia ni. Tak payah duduk cari hamparan-hamparan yang lembut-lembut aku nak tidur. Aku ini hanyalah umpama seorang penunggang yang berhenti berteduh di bawah sebuah pokok. Aku ni macam orang yang berjalan, berhenti berteduh di bawah pokok. Itu saja ibarat dunia ni. Kemudian akan pergi meninggalkan pokok itu. Lagu itulah ibaratnya aku. Berehat sat saja di dunia, kemudian aku akan berangkat pula menuju ke akhirat. Aku tidak perlu
kepada kesedapan-kesedapan hidup di dunia ini. Dunia bukan untuk nak bersedap katanya. Dunia adalah untuk nak beramal, berbekal untuk akhirat. Itu dia tuan-tuan. Lagu mana? Kita ukur tengok dengan kita. Jauh beza dengan kita. Kita nak tidak bagi sedap apa semua. Nabi dia tak perlu benda itu semua. Pengajaran hadis, Islam tidak melarang umatnya daripada bersungguh-sungguh mencari kesenangan dunia, tapi dengan syarat tidak meninggalkan amalan-amalan akhirat. Cari dunia, cari. Akhirat jangan tinggal. Ni melarat cari dunia, buat kerja dunia untuk nak mendapat kesenangan. Semayang bang pun tak, ibadat pun tak buat. Ramai masyarakat kita begitu. Orang ni tak ingat, kata dunia tu ibarat macam pokok saja. Kita duduk berteduh saat, kemudian kita akan berangkat. Daripada dunia ni kita akan menuju ke akhirat. Di sanalah tempat yang kekal buat selama-lamanya. Islam menyuruh umatnya supaya beringat dan sentiasa mengerjakan amal ibadat, kerana masa lalu tidak akan berulang kembali. Habis. Kemarin hari Selasa, hari ini hari Rabu, esok hari Khamis, tak berulanglah masa itu. Habis. Masa tak bertambah, yang dia berkurangan, yang bertambahnya umur kita. Islam menyuruh umatnya supaya menjadikan dunia ini sebagai tempat singgah untuk sementara waktu, macam bawah pokok tadi ini. Oleh itu, naklah ia, manusia tu, naklah ia bersungguh-sungguh menyediakan bekal untuk membawa ke akhirat nanti. Kehidupan dunia umpama perhentian yang singkat yang dilalui oleh musafir ke negeri akhirat. Dia berhenti saatnya bawah pokok. Dia nak perjalanan dia menuju akhirat. Dunia ibarat pokok yang kita berhenti saat untuk berteduh. Tahap kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggi. Nabi tinggi zuhud dia. Tidak ingin mengambil alas tidur yang lebih selesa, tak mau. Biar tidur biasa saja. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua malam ni, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya'i bi 500 amin. Allah. Nabi sebut di akhirat nanti orang yang susah di dunia ni dia akan masuk ke syurga lebih dahulu daripada orang yang kaya di dunia ini. Lama mana dulu? 500 tahun dulu. Orang susah yang fakir masuk syurga dulu. Lepas tu 500 tahun barulah orang kaya masuk. Pasal apa? Pasal orang miskin dia tak ada persoalan dia. Tapi orang kaya nak boleh masuk syurga, disoal macam-macam.
Harta kamu dapat kok mana? Harta kamu belanja untuk apa? Dia akan tanya secara halusi. Sebab itu Nabi kata, orang yang susah di dunia ini, dia boleh masuk syurga lebih dahulu daripada yang kaya. Sebab yang kaya banyak persoalan-persoalan dan akan ditanya oleh Allah dan para malaikatnya di akhirat kelak. 500 tahun lebih dahulu. Aduh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang fakir akan lebih dahulu masuk syurga daripada orang-orang kaya selama 500 tahun. Dulu orang fakir masuk, baru 500 tahun lepas itu baru orang kaya pula masuk. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kaya, banyak soalan yang akan ditanya. Nak jawab. Jangan duk syok duit banyak, tapi kita kena ingat duit banyak, soalan di akhirat pun banyak. Duit ringgit ni Nabi sebut dia akan tanya dua. Satu dia tanya, mai kok mana harta kamu? Yang kedua dia tanya, hang belanja pi ke mana harta kamu? Satu dia tanya, dia mai kok mana? Harta tu kat kamu, boleh kat kamu. Yang kedua dia tanya pula, kamu belanja kok mana harta tu? Jenuh nak jawab. Orang Islam dikehendaki bersabar menghadapi kesusahan dan kesempitan hidup, kerana kemungkinan itu adalah satu kebaikan baginya di akhirat kelak. Kena sabar. Sabar di dunia, tapi baiknya di akhirat. Sebab tidak banyak persoalan yang akan kita terima. Umat Islam dilarang berlomba-lomba mencari kekayaan dunia tanpa mempedulikan amalan-amalan akhirat. Cari nak hidup senang dunia saja, akhirat tak peduli. Dapat harta, tak keluar zakat. Allah tak buat kebajikan. Haram pun tak apa, halal pun tak apa. Boleh kat dia semua jadi halal. Tak ada haram dah. Itu Islam dilarang. Umat Islam dilarang berlomba-lomba mencari kekayaan dunia tanpa mempedulikan amalan-amalan akhirat, kerana kebenaran akhirat sahaja yang menjaminkan kebahagiaan sebenar. Kemiskinan kerap kali menimbulkan keinsafan bagi diri seseorang. Oleh itu, hendaklah menggunakan peluang ini dengan beramal ibadat pada Allah tanpa ratapan dan keluh kesah. Tak payah. Orang Islam dilarang memandang rendah terhadap orang-orang miskin. Jangan pandang hina kepada orang miskin. Kita naik kereta, dia naik motor, kita pandang hina kat dia. Kita naik motor, dia tak ada motor, jalan kaki, kita pandang lekeh kat dia. Jangan. Mungkin dia lebih baik pada kita di sisi Allah. Orang Islam dilarang memandang rendah terhadap orang miskin, kerana kebanyakan orang yang kuat beramal serta mendekatkan diri kepada Allah adalah daripada golongan miskin. Kebanyakan begitulah.
Yang kaya ni dia tak dan, dia hanyut dalam arus kekayaannya. Kelebihan orang fakir yang beramal saleh, dia susah tapi beramal kuat. Sembahyang tak tinggal, hak wajib pun buat, hak sunat pun buat, ibadat lain, Quran dia duk baca selalu. Tapi dia miskin. Tapi amalan dia kuat. Kelebihan orang fakir yang beramal soleh ke atas orang kaya yang asi, yang derhaka kepada Allah. Dia kaya, tapi dia derhaka pada Allah. Dia ni miskin, tapi dia kuat beramal soleh. Maka lebih hak miskin lagi daripada hak kaya yang derhaka kepada Allah. Orang fakir masuk syurga 500 tahun lebih dahulu, lebih awal daripada orang kaya. Pasal apa? Pasal apa dia masuk syurga dulu pada orang kaya? Kerana orang kaya ditahan dalam jangka masa itu untuk dihisap tentang harta kekayaan mereka. Sebab tu tak dia masuk syurga cepat-cepat, sebab banyak dah hisap kekayaan tu. Daripada mana diperolehi? Daripada mana kamu dapat harta kekayaan kamu ni? Dan di mana dibelanjakan pula harta tu? Dua soalan. Dapat kok mana, belanja kok mana. Sedangkan orang miskin tidak perlu dihisap tentang harta, kerana sememangnya mereka tidak ada harta, tak berharta. Sebab itulah mereka masuk syurga lebih awal daripada orang-orang kaya. Nah, jangan duk syok sangat kita kaya, tapi kita kena ambil kira juga soalan-soalan yang akan ditanya kepada kita oleh Allah dan para malaikatnya di akhirat kelak. Dari mana kekayaan kamu dapat dan ke mana pula kekayaan itu kamu belanja? Itu dua soalan yang mesti kena jawab. Wa 'an Ibn Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fil nari fara'aitu aksara ahliha an-nisa. Muttafaqun alaih. Allah. Nabi SAW sebut dalam hadis ini bahawa dia pernah tengok di akhirat kelak, tengok orang yang duduk dalam syurga, ahli syurga. Nabi perhati tengok, kebanyakan ahli syurga itu adalah orang-orang yang fakir. Orang kaya tak ramai masuk syurga. Hak fakir ramai masuk syurga. Dan Nabi pula sebut, aku tengok juga di neraka. Tiba-tiba aku tengok, aku lihat kebanyakan ahli neraka itu adalah orang-orang perempuan. Maklum. Sebab orang perempuan ni banyak, kalau yang tak mengaji banyak yang buat dosa, tak tutup aurat. Tapi yang kahwin pula tak taat pada suami. Banyak. Sebab itu Nabi kata, aku tengok
Di neraka tengok-tengok yang banyak duduk dalam neraka orang perempuan. Sebab mereka ini adalah mudah terlajak untuk membuat dosa. Oleh sebab itu kita kena beringat, orang perempuan kena beringat bahawa kita dituntut taat kepada suami, kita dituntut menjaga keluarga kita dengan baik. Tugas-tugas ini semua apabila tidak dijalankan dengan baik, itu adalah merupakan dosa, melayakkan seseorang itu masuk kepada neraka apabila dosa dia banyak. Tapi tuan-tuan, kalau orang perempuan tu dia menjalankan tugas dia sebagai seorang perempuan, aurat dia jaga, taat pada suami, maka dia akan masuk syurga dulu pada suami dia. Sebab suami dia lambat juga dulu syurga, akan ditanya kamu, macam soalan-soalan yang akan ditanya kepada suami ini. Harta ambil mana? Dapat kok mana? Belanja kok mana? Itulah tuan-tuan, peringatan ni Nabi sebut ni sebagai peringat, supaya menjadi peringatan khususnya kepada kaum wanita, supaya jangan melakukan banyak benda-benda yang dilarang oleh Allah, khususnya di dalam menutup aurat kita sebagai seorang perempuan, yang diharamkan mendedahkan aurat kita kepada yang bukan mahram kita. Kalau kita dedah, maka kita yang berdosa, sebab pendedahan aurat itu tidak dikenakan dosanya kecuali kepada orang yang mendedahkan aurat itu kepada orang lain. Maksud hadis daripada Ibnu Abbas dan Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhum, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, aku telah melihat di dalam syurga, maka aku dapati banyak penghuninya daripada orang-orang fakir, dan aku lihat pula dalam neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya daripada kaum wanita. Daripada riwayat Ibnu Abbas dan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga daripada riwayat Imran Ibn Husain, pengajaran hadis Islam menyuruh umatnya supaya bersabar menghadapi kemiskinan, kerana kemungkinan ia adalah satu kebaikan baginya di akhirat kelak. Kaum wanita hendaklah berwaspada terhadap diri mereka, dan hendaklah mematuhi segala suruhan agama agar tidak termasuk di dalam golongan penghuni neraka. Miskin harta benda dunia adalah lebih baik daripada kekayaan yang boleh mencuaikan amalan agama. Tetapi jika kekayaan digunakan dengan betul dan diradai Allah, maka ia lebih baik dan dituntut oleh agama Islam. Dituntut kalau kita guna kekayaan itu dengan cara yang betul. Penghuni syurga lebih banyak orang fakir daripada orang kaya. Tetapi orang fakir tidak masuk syurga dengan kerana fakirnya, tetapi ianya dengan iman dan amal soleh. Bukan masuk syurga kerana fakir tu, masuk syurga kerana dia iman, amal soleh dia.
dan tidak banyak cabaran harta kepada hidup dia. Kebanyakan orang fakir berpuas hati dengan rezeki yang diterima, manakala kebanyakan orang kaya saling berhasad dengki. Memang pun hasad dengki tak habis-habis. Melakukan penipuan dan sebagainya sepanjang menyalahgunakan kekayaan yang ada. Menipulah, itulah ini, pasalnya nak jadi kaya. Rupanya dia kaya dengan penipuan. Peringatan kepada kaum wanita supaya melakukan amal soleh untuk menghindarkan diri daripada api neraka. Kerana wanita golongan yang lemah berbanding lelaki, terdedah kepada berbagai-bagai bentuk atau jenis maksiat ni orang perempuan ni, dan mudah dipengaruhi dan diperalatkan oleh orang-orang jahat wanita ni. Dalam masa yang sama mereka menjadi penyebab kepada orang lain melakukan maksiat. Sebab kaum wanita ni dia menarik dan menawan. Tu dia pun cerita ada wanita pakai pakaian yang mendedah aurat, bukan main lawa. Lalu ke pasar tani pagi-pagi, dia nak menunjuk ada lelaki ni dia naik mutu. Dia naik mutu, dia duduk syok tengok perempuan nak cantik tu lah, yang menawan, yang tak tutup aurat ni. Tengok mutu duduk jalan, pergi belah orang jual sayur, camuk habis sayur kawan tu. Pasal apa kawan naik mutu pergi belah jual sayur? Orang perempuan ni punya pasal dia pakai yang menawan. Dia naik mutu duduk tengok syok tu, belah kawan, bercamuk habis dengan sayur-sayur kawan. Dia punya pasal. Kalau dia tak ada begitu, perempuan tu pakaian dia tak menjolok mata, kawan naik mutu tu pun tak perhati, dia perhati ke depan, tapi dah kawan tu bahaya tu yang dia kata tu. Menjadi penyebab kepada orang lain melakukan maksiat. Dia orang perempuan. Satu lagi hadis, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannati fakana 'ammata man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Ini pun lebih kurang hadis tadi juga. Nabi cerita dia diri tengok di pintu syurga, tiba-tiba dia tengok ramai yang duduk dalam syurga adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya mereka dikurung, tak boleh masuk syurga lagi. Kecuali yang orang-orang kaya yang menjadi ahli neraka akan dibawa masuk neraka. Orang miskin lebih dulu dibawa masuk syurga. Aku bertengok, kata Nabi, di pintu syurga, dan aku juga tengok juga orang-orang kaya di akhirat kelak, mereka dikurung, tak boleh pergi, kecuali mereka yang jadi ahli neraka akan dibawa masuk neraka dari kalangan orang kaya-kaya itu. Lebih kurang hadis tadi jugalah.
dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, aku berdiri di pintu syurga, maka aku dapati ramai orang yang dimasukkan ke dalamnya, ke dalam syurga, ialah orang-orang miskin. Dan orang-orang kaya ditahan, tak boleh masuk. Tetapi penghuni neraka diperintahkan dibawa masuk ke dalam neraka. Kalau ahli neraka dibawa terus masuk neraka, tak ditahan. Orang Islam dilarang daripada berlomba-lomba mencari kemewahan dunia semata-mata tanpa menghiraukan bekalan akhirat, karena kemewahan itu belum tentu memberi kebahagiaan kepada seorang di akhirat kelak. Kemiskinan yang dihadapi dengan sabar dan disertakan dengan amal ibadat adalah disuruh oleh Allah, kerana kemiskinan kerap mendekatkan diri seorang kepada Tuhan. Itu dia, banyak dia bawa kepada kita kesimpulan pengajaran dia. Orang-orang yang kaya harta benda hendaklah sentiasa berkorban dengan kemewahan yang ada padanya. Kena belanja RM1 pada jalan Allah untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala semata-mata. Jangan kita belanja kerana nak menunjuk ke orang. Belanja kerana Allah, bantu orang susah. Yang dimaksudkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu syurga itu mungkin pada hari akhirat nanti. Ya. Salah satu perkara gaib yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tentang keadaan ahli syurga dan ahli neraka. Benda ni benda gaib. Kita tak nampak lagi, tapi Nabi dah cerita kat kita. Semasa di dunia lagi Nabi dah cerita kat kita. Maka kita dapat tahu benda gaib ni dengan melalui perkhabaran dan cerita daripada Nabi. Yang dimaksudkan dengan wanita yang masuk neraka ialah yang derhaka kepada Allah, tidak menunaikan hak-hak Allah dan hak manusia, termasuk menafikan layanan baik daripada suami. Dia tak melayan baik kepada suami dia, maka tempat wanita ini adalah neraka. Yang dimaksudkan dengan orang miskin ahli syurga ialah golongan yang miskin harta, namun mereka bertakwa dan berpegang dengan syariat Allah. Harta saja miskin, tapi tentang ibadat mereka kuat. Manakala orang kaya ahli neraka ialah golongan hartawan yang tidak menunaikan hak Allah dan hak manusia dengan harta mereka. Malah mereka menjadi sombong dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya, dia jadi sombong, dia jadi ego pasal kekayaan punya pasal. Inilah ahli neraka. Dulu Allah dah cerita dalam Quran. Siapa dia? Qarun. Dia kaya tapi dia ego dengan kekayaannya. Akhirnya dia jadi ahli neraka. Fir'aun, dia pangkat besar jadi raja, tapi dia ego dengan pangkat dia. Akhirnya dia masuk neraka. Jadi Allah dah cerita dalam Quran kat kita benda-benda ni supaya umat Muhammad ni jangan jadi semacam Qarun yang dia telah pun lupa kepada Allah kerana kekayaan. Jangan jadi Fir'aun yang tidak beriman kepada Allah kerana kekuasaan dan pangkat yang begitu besar. Ini Allah cerita dalam Quran supaya menjadi pengajaran kepada kita, supaya benda itu menjadi benda-benda yang boleh memberikan kepada kita kesedaran untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini.
Ukuran nilai di sisi Allah ialah dengan amal soleh. Allah nak nilai kita tuan-tuan dengan amal soleh kita, amal-amal akhirat kita, bukan dengan harta dan pangkat. Pangkat dan harta Allah tak nilai. Allah nilai dengan amal soleh kita. Kalau kita ada harta, kita buat amal soleh, baru ada nilai di sisi Allah. Kita ada pangkat, kita buat amal soleh, baru ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang akhir dalam kitab saya ni, akhir dah, satu lagi, insya-Allah bulan depan saya nak tambah lagi kitab. Yang ni dah habis. Malam ni perhabis bang. Ni. Saya buat catatan hari tu. Kita baca ni, saya duk baca ni, dia ada 59 hadis. Mula belajar saya baca di Masjid Bukhari ni pada 12 hari bulan 2 2020. Lah 2023 lah. 3 tahun lebih dah ni baca. Hari ini last kali hadis yang kita nak baca, iaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqu kalimatin qalaha sya'irun kalimatu labidin ala kullu syai'in ma khala Allah batilu ma khala Allah batilu. Nabi sebut bahawa kata-kata penyair yang paling benar, yang paling betul ialah apa yang dikata oleh seorang penyair Arab. Dulu dia penyair jahiliah, kemudian dia masuk Islam, jadi penyair Islam, namanya Labid. Nabi kata penyair lain tu tak apa boleh, sebab penyair ni dia cakap ikut nafsu dia. Tapi kata-kata penyair Labid ni lah yang Nabi kata yang benar. Nabi puji kata-kata penyair Labid. Namanya Labid bin Rabi'ah bin Malik Al-Amiri. Dia ni dulu penyair orang jahiliah, kemudian dia masuk Islam, jadi penyair Islam. Nabi kata, aku duk hati tengok kata-kata dialah yang paling tepat, yang paling bagus berbanding dengan penyair-penyair lain. Apa dia kata dalam syair dia? Dia kata, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ingat-ingat, dia kata dalam syair dia, ingat-ingat, semua benda selain daripada Allah itu akan binasa. Harta akan binasa, pangkat akan binasa, kita akan binasa. Yang tak binasa hanya Allah sahaja. Itu kata-kata dia. Nabi kata inilah kata-kata yang paling benar yang diucapkan oleh penyair. Ada, ingat-ingat kata dia, kullu syai'in, semua benda, ma khalallah, lain daripada Allah, batilu, semuanya palsu, semuanya binasa. Hak Allah saja yang kekal. Jadi Nabi puji penyair ni, sebab kata-kata dia membawa nasihat kepada orang supaya berjaga-jaga, sebab apa yang kita dapat, kekayaan ke, pangkat ke, lain pada Allah itu semuanya akan binasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi, ungkapan yang paling benar diucapkan oleh penyair ialah ungkapan Labid. Labid kata ni lah yang paling benar, kata-kata penyair ni. Sebab Labid ni pun penyair yang berarti, apa dia kata-kata Labid ni? Dia berarti, ingatlah semua perkara selain daripada Allah akan binasa. Jadi Nabi kata kata-kata penyair dia tu,
adalah kata-kata penyair yang benar-benar. Orang Islam hendaklah sentiasa mengingati Allah dengan berzikir, beramal ibadat dan lainnya, kerana Allah itu kekal selama-lamanya. Tetapi sekiranya orang Islam mengingati selain daripada Allah, maka perkara itu akan binasa dan hilang serta tidak memberi faedah kepada dirinya. Kalau kita ingat ke Allah, berzikir pada Allah, itu faedahnya. Tapi kalau ingat yang lain, tak ada. Setiap sesuatu perkara kebaikan hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Buat benda baik itu ikhlas semata-mata kerana Allah. 3. Perakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Labid, bahawa dia adalah penyair dan ungkapan paling benar yang pernah diucapkan oleh penyair adalah kata-kata Labid tersebut, kata Nabi. Nama penuh Labid, siapa dia Labid ni? Nama dia ialah Labid bin Rabi'ah bin Malik Al-Amiri, seorang penyair terkenal di zaman jahiliyah sebelum Islam. Dia telah memeluk Islam dan termasuk dalam golongan sahabat-sahabat Nabi. Selepas Islamnya, dia meninggalkan syair tu. Dia tak kata dah syair-syair ni. Macam orang jahiliyah, dia tak kata dah. Membaca syair atau pantun tidak dilarang jika mempunyai tujuan yang baik. Macam Labid ni kata, tak dilarang. Tapi kalau berpantun bukan tujuan baik, itu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan, setakat itulah hadis kita. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis-hadis lain, pada kitab yang lain lah. Ini dah habis dah. InsyaAllah kita akan baca kitab lain. Kalau tuan-tuan yang ada kitab ni, kalau nak ada lagi, bagi tahu saya, kita akan boleh baca sama kitab-kitab yang ini kita photostat, buat lebih kurang 100 ke 150 muka surat ke 200 muka surat ke. Kita baca 1 tahun lebih Allah habis, insya-Allah. Baik tuan-tuan, habislah tajuk hidup di dunia. Jangan tertipu, sebab perjalanan kita akan sampai di akhirat. Itulah lebih kurang tajuk kita malam ni. Sebab banyak manusia tertipu dengan dunia kekayaan, tetapi sebenarnya kekayaan itu kalau tidak dijaga dengan elok, dia menipu kita. Sebab itulah orang yang tidak kaya fakir, dia masuk syurga lebih dahulu daripada orang kaya, sebab dia tidak tertipu dengan kekayaan yang tertipu oleh orang-orang kaya. Itu lebih kuranglah kesimpulan apa yang disebut dalam hadis-hadis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk memahami ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kami oleh Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah untuk mengamalkan apa yang kami faham daripada ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kami. Berikanlah kepada kami hati yang ikhlas di dalam mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Berikanlah kepada kami hati yang sentiasa bertaubat apabila melakukan segala benda-benda yang boleh membawa kepada dosa dan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.